Bismillahirrahmanirrahim. Dah tekan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada haji terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji pertama dan haji terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat aku ke atas kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku telah redha Islam menjadi agama bagi kamu. Tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari, orang Yahudi bagi tahu kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka kata ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalaulah ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, ataupun diturunkan kepada kami orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kami tahu ayat tersebut bila diturunkan, di mana diturunkan, iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat yang saya baca tadi telah diturunkan pada petang hari Arafah, pada petang hari Arafah. Dan hari Arafah ini ialah hari sebelum berlakunya hari raya haji, betul tak? Pada hari Arafah orang akan wukuf di padang Arafah, buat amalan haji, esoknya ialah hari raya haji. Jadi hari Arafah tu sendiri ialah hari raya bagi umat Islam. So Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu nak bagi tahu tidak ada satu benda baru pun yang kamu nak bagi tahu kami. Memang hari tersebut ialah hari raya kami. Hari Arafah tu ialah hari raya kami. Esoknya hari raya kami. Hari Tashriq 11, 12, 13 Zulhijjah juga adalah hari raya kami. Dan memang kami secara umumnya memang kami bergembira dengan hari tersebut. Hari Allah Subhanahu wa taala telah turunkan i'lan secara umum bahawasanya agama ini telah sempurna. Sempurna dari sudut apa, tuan-tuan? Kata para ulama, sempurna dari sudut usul, prinsip-prinsipnya. Sempurna dari sudut hukum hakam yang perlu, terutamanya apabila melibatkan ibadat. Usul ibadat, melibatkan usul muamalat, yang melibatkan orang kata kehidupan seharian kita, jual beli, sewa, perniagaan, riba, hutang piutang. Kemudian melibatkan perkahwinan, hubungan antara suami isteri, anak, nikah, cerai dan seumpamanya. Kemudian perkara-perkara yang melibatkan jenayah, bagaimana nak bentuk sebuah negara, bagaimana nak takbir sebuah negara. Semua perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah turunkan melalui wahyu dan telah dipraktiskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting-penting, perkara-perkara yang bersifat penting, yang bersifat usul, yang mana bersifat prinsip yang perlu ada dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Itu kata para ulama kita ketika mana mentafsirkan ayat tersebut. Jadi ayat tersebut, tuan-tuan, ialah satu ayat yang begitu penting. Yahudi pun faham kepentingan ayat tersebut. Sampai mereka kata, kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami orang Yahudi,
nescaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Jadi tuan-tuan, selepas 23 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berjihad, bersusah payah, membanting tulang, keringat demi keringat, darah demi darah, harta demi harta telah dikorbankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat untuk tempoh 23 tahun. Baginda dihantar kepada satu masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat yang mana asalnya ada agama, iaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mentauhidkan Allah, kemudian mereka beribadat kepada Allah mengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi selepas satu ketika mula masuk syirik di dalam masyarakat Arab, mereka telah mengubah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya satu tempoh yang panjang lah, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh yang panjang ini berlakunya syirik dan juga berlakunya perubahan terhadap agama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kembalikan manusia kepada tauhid, untuk mengembalikan manusia kepada mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan untuk hidup bersyariat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada umat manusia. Selama 23 tahun tuan-tuan, bermula di Mekah, berakhir di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kehidupan yang begitu susah, kehidupan yang begitu payah, tentangan demi tentangan, seksaan demi seksaan, azab demi azab, pemulauan demi pemulauan, sehingga membawa kepada peperangan dan peperangan di Badar, di Uhud dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah muliakan ahli Islam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih kurang 124,000 sahabat datang menunaikan haji, pada haji yang terakhir yang dikenali sebagai Hajjatul Wada', Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat tersebut. Sebab tu tuan-tuan, berkaitan dengan tajuk kita pada malam ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dalalah iaitu kesesatan. Sunnah Nabi tak ada sesat. Sunnah Nabi semuanya kebenaran. Sunnah Nabi semuanya cahaya. Sunnah Nabi semuanya kejayaan. Dan satu lagi, antara kesesatan dan juga kejayaan. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan tajuk ini, kenapa saya mulakan dengan mukaddimah tadi? Kenapa saya mulakan dengan ayat tadi? Sebab Imam Malik rahmatullahi alaih, sebagaimana dinukilkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab dia, tak silap saya dalam Al-I'tisam, Imam Malik rahmatullahi alaih kata, sesiapa yang mana buat satu perbuatan baru dalam agama, mani bertada'a fid din bid'atan, siapa yang mana buat, wujudkan satu amalan baru dalam agama, faqad ittahaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil khiyanah, maka seolah-olah dia telah mentohmah Nabi, dia telah menuduh Nabi khianat. Apa maksud dia tuan-tuan? Seolah-olah dia menuduh Nabi tidak menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah arahkan dia untuk sampaikan. Nampak tak? Faqad ittahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad khana ar-risalah. Dia telah mendakwa, dia telah menuduh secara tidak jelas ataupun secara tidak direct, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, tidak menyampaikan. Ada benda yang tak sempurna, sehingga kan kita kena buat satu benda baru untuk sempurnakan agama ini. Dan Imam Malik rahmatullahi alaih, dia telah berhujjah dengan ayat tersebut. Dia kata apa? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku telah sempurnakan bagi kamu nikmat aku, dan aku telah redha Islam sebagai din. Din apa tuan-tuan? Sebagai jalan hidup kita. Imam Malik rahmatullahi alaih dia kata, faman lam yakun yauma idzin dina lam yakunil yauma dina. Maka benda yang bukan agama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan agama pada hari ini. Sebab agama dah sempurna. Agama itu untuk tempoh 23 tahun itulah Nabi amal,
Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum amal untuk tempoh 23 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala telah buat i'lan i'lan secara umum bahawa agama telah sempurna. Jadi tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda meninggal pun baginda dah bagi peringatan yang banyak kepada para sahabat. Hadis yang masyhur dalam hadis 40 Imam Nawawi rahmatullahi alaih, hadis Irbad ibn Sariyah, dia kata Nabi SAW telah bagi satu nasihat kepada kami. Hadis ni masyhur tuan-tuan, sehingga kan mungkin kalau orang datang masjid sekali-sekala pun dia tahu hadis ni. Nabi SAW bagi nasihat kepada kami yang mana wajilat minhal qulub, hati bergetar, wa dharafat minhal uyun, mata menangis, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seolah-olah itu ialah peringatan daripada satu orang yang akan meninggalkan dunia ini. Nak bagi tahu benda tu penting. Nabi SAW bagi peringatan bahawasanya aku akan tinggalkan dunia ini. Aku adalah hamba Allah yang mana Allah tulis ke atasku kematian, dan aku tinggalkan kepada kamu agama. Kamu kena berhati-hati dengan agama ini. Kamu kena pelihara agama ini. Kamu kena jaga agama ini. Kamu kena ikut agama ini sebagaimana yang kamu ikut semasa aku hidup. Sebab apa tuan-tuan? Dalam agama inilah kejayaan umat manusia. Dalam agama ini ialah kejayaan umat manusia. Kejayaan saya dan tuan-tuan, tak kira kita orang miskin, orang kaya, lelaki, perempuan, orang bandar, orang kampung, kejayaan kita semua dalam agama. Allah Subhanahu wa taala tidak letak kejayaan kita dalam harta, tidak letak kejayaan kita dalam pangkat, tidak letak kejayaan kita dalam kenapa? Ada yang jatuh kan? Allah Subhanahu wa taala tidak letak kejayaan kita dalam harta, tidak letak dalam pangkat, tidak letak dalam bangsa dan bahasa, tidak letak dalam apa-apa selain daripada agama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesiapa sahaja, waman, man ni dalam lafaz bahasa Arab sesiapa sahaja, terjemah dia macam tu. Waman, sesiapa sahaja, regardless dia punya bahasa, dia punya bangsa, dia punya harta, kedudukan, pangkat, darjat, jantina, rupa paras, regardless apa sahaja. Waman yabtaghi ghairal islami dinan, sesiapa yang mana mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, falai yuqbala minhu, tidak akan sekali-kali diterima daripada dia. Amalan-amalan yang dia buat kalau tak kena dengan apa yang Allah nak, apa yang Nabi tunjuk ajar, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari kiamat nanti adalah daripada golongan yang rugi. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW memberi peringatan seperti itu kepada para sahabat. Takut-takut ada di kalangan sahabat dan orang yang datang selepas sahabat, mereka telah menjauhi agama yang telah ditunjuk ajar dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka mereka menjadi orang yang rugi di akhirat, letih di dunia, rugi di akhirat. Amilatun nasibah, dalam surah Al-Ghashiyah dikatakan bila Umar radhiyallahu anhu tengok padri-padri Nasrani yang mana mereka ni dari sudut warak saleh, nampak warak saleh tuan-tuan, tak kahwin, tak ada anak pinak, tak ada harta benda, dulu beribadat di dalam gereja, jauh daripada dunia. Amilatun nasibah, mereka buat amal, orang yang mana bekerja buat amal tetapi nasibah, letih, semata-mata letih. Sebab apa? Sebab tidak ikut cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, mereka tidak akan dapat manfaat. Mereka rugi pada hari kiamat. Buka buku amalan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak kena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu para sahabat di dalam tazkirah ataupun mau'izah pada hari tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya sesiapa yang hidup di kalangan kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Dia akan lihat perselisihan yang banyak. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Semua dalam neraka kecuali satu golongan sahaja. Golongan mana tuan-tuan? Golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi,
Orang yang mana berada di atas jalan aku dan juga di jalan sahabat aku. Ya, selepas tu ulama kata ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah iaitu orang yang mana ikut sunnah Nabi, dan juga al jamaah orang yang mana ikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu penyakit yang akan berlaku. Umat akan berpecah. Apa nasihat Nabi SAW? Nabi SAW kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa, pewaris Nabi SAW yang mendapat petunjuk, dan Nabi kata addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Maksudnya pegang sungguh-sungguh, jangan lepas. Dalam riwayat yang lain, orang yang mana beramal dengan agama, dengan sunnah Nabi SAW pada hujung-hujung kehidupan ni, kalqabid ala jamrah, seumpama orang yang mana pegang bara api. Hadis dalam Sunan Tirmizi rahmatullahi alaih dengan sanad yang okey, seumpama pegang bara api. Dia nak lepas ke dia tak nak lepas? Sedangkan itulah kejayaan dia, itulah agama dia. Kalau dia lepas, dia akan rugi. Tapi kalau dia pegang, tangan dia akan melecur, tangan dia akan panas, tangan dia akan sakit. Bukan senang tuan-tuan. Hari ni kalau kita minum air panas, saya lah kalau buat air teh panas, guna air teh, guna air panas yang baru menggelegak, kita letak teh, letak kopi. Selepas 15 minit baru saya boleh minum. Sebab bila saya pegang dekat gelas tu, dekat emak tu, saya akan tahu dah, ni kepanasan macam ni kena dah dengan mulut saya nanti. Saya pegang dengan tangan, tapi kita tahu ni saya boleh minum dah. Kalau sebelum tu tuan-tuan tak boleh. Jadi bara api tu Nabi SAW kata kalqabid ala jamrah, orang yang mana pegang, genggam, bukan sentuh gelas teh panas begitu tak boleh tuan-tuan. Apatah lagi nak pegang, nak sentuh, apatah lagi nak pegang, nak genggam untuk satu tempoh yang lama. Tapi Nabi kata orang yang mana pegang, genggam bara api tersebut, insya-Allah dia akan selamat sebab dia jaga agama dia. Tapi jaga agama ni pada hujung zaman ni tuan-tuan, dia datang dengan harga yang perlu dibayar lah, bukan senang. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW kata ikutlah sunnah aku dan juga sunnah khalifah-khalifah aku, pewaris-pewaris aku, dengan makna yang lebih besar tuan-tuan, iaitu khulafa daripada kalimah khalifah. Khalifah ni ialah pengganti. Nampak tak? Khulafa, pengganti-pengganti yang mana mereka ni berada di atas jalan petunjuk, mereka ni mendapat petunjuk. Tak semestinya khulafa ni tuan-tuan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu saja. Maksudnya pewaris Nabi. Di kalangan para sahabat yang telah warisi ilmu kenabian daripada Nabi SAW dan sampaikan kepada umat ini. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW kata ikutlah sunnah aku dan ikutlah sunnah khulafa, pengganti-pengganti aku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Itu satu. Apa maksud sunnah tuan-tuan? Sunnah ni daripada sudut bahasa, dia datang daripada perkataan sanna yasunnu, memberi maksud at-tariqatul maslukah, iaitu jalan yang telah dilalui. Nampak tak? At-tariqatul maslukah, jalan yang telah dilalui. Jalan ni tuan-tuan dia ada banyak. Kadang-kadang orang direka jalan sendiri. Nak pergi ke katakan masjid mana-mana, masjid A, dia ada jalan yang orang lalu dah. Tetapi ada orang lain, dia tak nak jalan lalu tersebut, dia nak ikut jalan lain. Ikut jalan lain ni dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan sampai, kemungkinan tak sampai. Betul tak? Sebab kita nak buat jalan baru ni, kita kena ada ilmu yang banyak tuan-tuan, berkaitan dengan kawasan yang kita nak lalu tu macam mana, dari sudut tanah dia, dari sudut bahaya dia, jauh ke dekat. Bukan senang tuan-tuan. Kalau zaman sekarang mungkin kita kena tengok drone, ataupun kita guna satelit, apa-apalah kita nak tengok keadaan jauh, ada bukit ke, ada sungai ke apa. Kita tak tahu, kita nak menuju Allah, kita bukan nak menuju satu tempat dalam dunia tuan-tuan, sehingga kan kita nak reka agama baru, ataupun kita nak reka cara baru untuk menuju Allah. Tidak. Sebab tu kata para ulama, semua jalan menuju Allah adalah tertutup. Kullu tariqin ila Allahi masdudah, semua jalan menuju Allah tertutup, illa kecuali tariqah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sunnah ni alaikum bisunnati, wajiblah ke atas kamu
Saya terjemah wajib. Kenapa? Sebab alaikum ialah salah satu lafaz yang digunakan oleh para ulama usul untuk menunjukkan kewajipan. Wajiblah ke atas kamu untuk mengikuti sunnah aku dan juga sunnah khulafa pengganti-pengganti aku. Apa maksud sunnah, tuan-tuan? As-sirah, at-tariqatul maslukah, cara hidup, jalan yang telah dilalui. At-tariqatul matruqah, jalan yang telah dilalui. Maksudnya kamu kena ikut jalan yang telah aku lalui ni. Jalan yang kemudiannya diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpada dengan itu, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu juga, iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kerana setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu ialah kesesatan. Kalau kita tengok uslub orang Arab, tuan-tuan, biasanya mereka akan guna uslub iktifa. Iktifa ni berpada. Apa maksud berpada? Berpada ni dia hanya akan sebut satu benda, kemudian kita boleh fahami lawan dia melalui benda yang kita sebut tadi. Sebagai contoh, kita kata orang yang dapat 80 ke atas dia layak masuk universiti. Sebagai contoh, orang yang mana dapat markah 80 ke atas, saya tak tahu Malaysia punya SPM macam mana, tapi kalau di negara Arab dia style markah keseluruhan. Siapa dapat 80 ke atas layak masuk universiti. Kemudian dia berhenti situlah, tak perlu dah cakap panjang-panjang. Sebab apa? Orang boleh faham. Maksudnya orang dapat 79 tak layaklah masuk universiti. Dalam sudut bahasa, benda ni sama ada kita panggil dia iktifa, dari sudut balaghah, berpada dengan satu benda dan kita boleh fahami di sebaliknya itu satu. Tapi Nabi SAW tidak berpada. Nabi tak kata alaikum bisunnati sahaja, ikutlah sunnah aku. Nabi telah bagi peringatan kepada lawan bagi sunnah, iaitu bid'ah. Sebab apa, tuan-tuan? Untuk menunjukkan betapa pentingnya sunnah dan betapa bahayanya bid'ah. Sebab takut-takut ada orang tak faham. Oh, maksudnya sunnah pun kalau kita buat okey, bid'ah kita buat pun okey. Takut orang faham macam tu. Jadi Nabi SAW tidak berpada dengan iktifak, tidak berpada dengan cara sebut sunnah sahaja. Nabi SAW telah sebut pasal bid'ah, dan Nabi SAW telah tahzir, telah larang manusia, telah bagi peringatan manusia tentang bid'ah. Dua-dua Nabi sebut, iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru di sini kata para ulama ialah apabila melibatkan agama. Jadi jangan ada orang yang nak buat pandai, oh kalau gitu kita tak boleh guna mic lah, kita tak boleh guna kamera lah, kita tak boleh guna kereta lah. Maksud di situ muhdatsatil umur dari sudut syarak, dari sudut agama. Kita tak cerita tentang dunia, tuan-tuan. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu menjauhi perkara yang baru, iaitu perkara yang baru yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Berlaku perselisihan di kalangan para ulama tentang perkataan kul. Setiap di situ adakah semua ataupun setiap di situ kebanyakan. Yang ini saya tak nak bahas sebab dia perbahasan yang begitu akademik dan ulama-ulama apa berselisih pendapat. Tapi mungkin ada orang yang kata dia tak nak bahas lah sebab tak kena dengan cara dia. Saya bukan masalah tu. Saya nak cerita bagi pada saya dan tuan-tuan apa yang saya dan tuan-tuan perlu untuk balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang sakit jumpa doktor, doktor akan bagi ubat yang sesuai. Doktor tak akan bagi semua ubat yang ada di dalam klinik dia. Pergi farmasi minta ubat, bagi tahu, dia tak akan bagi semua ubat yang ada, betul tak? Dia akan bagi tahu ubat yang mana diperlukan. Jadi saya datang bukan nak bahas perselisihan di kalangan ulama tentang kul yang diterjemah sebagai semua itu. Adakah dia semua ataupun dia kebanyakan besar? Saya datang nak bagi tahu tuan-tuan dan juga diri saya apa ubat yang saya perlu dan tuan-tuan perlu. Nabi SAW kata, iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat benda baru dalam agama kami, dalam urusan agama kami,
yang mana tidak ada petunjuk daripada kami, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mana buat sesuatu amalan yang mana tidak ada petunjuk daripada kami, maka benda itu tertolak. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW di hujung-hujung hidup baginda, Nabi SAW bagi peringatan tentang pentingnya ikut sunnah dan tentang pentingnya menjauhi bid'ah. Nabi SAW kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku tinggalkan kepada kamu dua petunjuk yang begitu penting, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selagi-mana kamu berpegang dengan kedua-dua petunjuk tersebut, kamu tidak akan sekali-kali sesat. Tidak akan sekali-kali sesat. Lan tadillu, tidak akan sekali-kali sesat. Confirm sampai, insya-Allah. Jika niat betul, cara buat betul. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu, taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kamu di atas, dalam setengah riwayat disebut apa, 'alal mahajjatil bayda, di atas jalan yang mana begitu luas dan begitu lurus dan begitu cerah, terang. Lailiha kanahariha, jalan tersebut pada waktu malam sama dengan waktu siang. Kita hari ni tuan-tuan, kalau waktu siang kita nampak jalan, tetapi malam gelap, tak ada lampu, tak ada bulan, kita tak nampak. Tidak, agama ini Nabi SAW tinggalkan 'alal mahajjatil bayda, di atas jalan yang begitu luas dan juga terang dan juga terus menuju Allah Subhanahu wa taala. La yazighu anha illa halik. Orang yang mana dia inginkan kemusnahan ke atas diri dia, dia akan menyimpang daripada jalan tersebut. Orang yang inginkan kemusnahan ke atas diri dia, dia akan menyimpang daripada jalan tersebut. Maksudnya, kalau orang nak kejayaan untuk diri dia, dia tidak akan menyimpang daripada jalan tersebut. Dia akan berada di atas jalan tersebut. Jalan siapa tuan-tuan? Dalam riwayat yang saya baca tadi, iaitu jalan Nabi SAW dan juga jalan sahabat. Ala mithli ma ana alaihi man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Jalan aku dan juga jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tuan-tuan, agama ini telah sempurna. Imam Malik rahmatullahi alaih guna ayat yang saya baca awal-awal tadi untuk menandakan, membuktikan bahawa agama ini telah sempurna. Sehingga kan beliau tutup kenyataan dia apa? Beliau tutup kenyataan dia dengan satu kaedah yang mudah. Benda yang bukan agama pada waktu tersebut, dia tidak akan jadi agama pada hari ini. Imam Malik rahmatullahi alaih meninggal pada tahun 179 Hijrah. Lahir lebih kurang tahun 90 Hijrah, lebih kurang 100 tahun hidup beliau. Di mana tuan-tuan? Hidup di Madinah. Imam Malik satu orang Madani, orang Madinah. Tidak keluar daripada Madinah kecuali untuk haji dan kecuali untuk menunaikan umrah. Selain daripada tu tuan-tuan, dia berada di mana? Dia berada di Madinah. Kehidupan dia bersama siapa? Bersama ahli Madinah. Guru-guru dia ialah fuqaha, faqih, orang-orang yang alim di kalangan fuqaha-fuqaha Madinah, cucu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tok guru Imam Malik ni tuan-tuan, kebanyakannya ialah daripada golongan cucu sahabat. Sanad Imam Malik dengan Nabi yang paling dekat daripada Nafi', hamba kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar meninggal pada tahun 73 Hijrah, lebih kurang macam tu. 73 Hijrah, lebih kurang. Jadi tuan-tuan, antara Imam Malik dengan Nabi SAW satu tempoh tak panjang tuan-tuan. Nabi SAW meninggal pada tahun ke-10 Hijrah. Imam Malik lahir pada tahun 90 Hijrah. Antara tahun Nabi meninggal dengan 90 Hijrah ni tuan-tuan, ada sahabat-sahabat yang ramai lagi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, ramailah lagi sahabat-sahabat yang lain. Imam Malik sempat dengan cucu para sahabat. Maksudnya antara dia dengan Nabi SAW itu satu ruang yang tidak begitu panjang, 80 tahun, 90 tahun. Itu pun Imam Malik rahmatullahi alaih dah bagi peringatan kepada ahli Madinah, kepada anak-anak murid dia, kepada pelajar-pelajar dia. Hendaklah kamu semua ikut sunnah Nabi, apa yang Nabi tinggalkan, agama yang Nabi tinggalkan. Kerana agama telah sempurna. Siapa yang nak buat benda baru dan dia nampak benda terbaik, man ibtada'a fid din bid'atan
wa yaraha hasanah. Siapa yang mana buat satu bid'ah dan dianggap benda tu baik, maka dia telah mendakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, telah mengkhianati agama, tidak sampaikan. Dan Imam Malik kata benda yang bukan agama pada zaman Nabi tidak akan jadi agama pada hari ini. Jadi tuan-tuan, sebab tu untuk kita berjaya, kita kena berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Kena ikut jalan Nabi yang telah diwariskan kepada kita melalui para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab tu Nabi SAW kata al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ialah pewaris Nabi. Apa maksud pewaris tuan-tuan? Kalau kita kata fulan telah meninggalkan waris, telah meninggalkan harta untuk diwariskan, apa maksudnya? Apa yang Nabi tinggalkan itulah yang kita kena warisi. Benda yang Nabi tinggalkan itulah harta waris Nabi. Betul tak? Itulah orang kata harta yang perlu difaraidkan, harta yang perlu dibahagi-bahagikan. Katakan saya mati tuan-tuan, saya ada 1,000 dalam bank, saya ada baju 10 pasang, rumah tak ada, kereta tak ada, adalah slipper, adalah kopiah. Itu je harta saya. So kalau saya ada ahli waris, ada isteri, isteri akan warisi mengikut faraid. Ada anak, anak akan warisi mengikut faraid. Ada mak ayah akan warisi mengikut faraid. Mereka warisi apa tuan-tuan? 1,000 dalam bank yang saya ada, baju saya 10 pasang, slipper dengan kopiah saya. Itu sahaja mereka akan warisi. Adakah mereka akan warisi benda yang saya tidak miliki? Mustahil. Kalau kita mati, ada orang datang ziarah, orang Kelantan panggil nawak. Maksudnya datang ziarah, biasa dia bagi duit. Duit dikumpul-kumpul dapatlah 10,000. Adakah itu harta waris saya? Tidak tuan-tuan. Itu bukan hak saya. Saya mati. Saya dah mati, tidak boleh menerima harta. Nampak tak? Jadi apa maksud waris? Waris ialah kita ambil benda yang milik orang itu. Bila Nabi SAW kata al-ulama warathatul anbiya, para ulama ialah pewaris bagi Nabi, ialah mereka mewarisi benda yang Nabi ada, benda yang Nabi tinggalkan. Bukannya mewarisi benda yang Nabi tak ada. Bukannya mereka mewarisi benda yang Nabi tidak tinggalkan. Bila ulama memasukkan sesuatu ke dalam agama bukan daripada warisan Nabi, mereka bukan pewaris Nabi yang sebenar. Kalau tak, Nabi SAW tidak akan bagi peringatan berkaitan dengan bid'ah. Sebab biasanya bid'ah ni tuan-tuan, dia tidak akan datang melalui orang awam, dia akan datang melalui orang alim. Tetapi orang alim yang mana tergelincir daripada jalan kenabian, tergelincir daripada sunnah Nabi SAW, maka mereka mula memasukkan ke dalam agama ini benda yang bukan daripada agama ini. Benda yang mana bukan daripada agama ni, mungkin dari sudut akidah, mungkin dari sudut amalan. Dua-dua ni ada tuan-tuan. Dari sudut akidah banyaklah. Akidah Syiah, akidah Mu'tazilah, akidah Jabriyah, akidah Qadariyah, akidah Al-Hulul wa Ittihad, geng-geng Sufi yang kata manusia, makhluk bersatu dengan Allah dan macam-macam ni, kita kena belajar tuan-tuan. Tetapi nak bagi tahu siapa yang promote? Ulama lah yang promote. Orang alim lah yang promote. Betul tak tuan-tuan? Dari sudut amalan-amalan yang bersalahan dengan Quran, bersalahan dengan sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Saya sebut bersalahan dan bertentangan. Saya tak sebut tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Sebab yang bersalahan dan bertentangan ni boleh kata sepakat semua ahli sunnah, benda itulah bid'ah yang terkeji. Nampak tak? Benda yang Nabi larang tapi buat juga, itulah bid'ah yang terkeji. Sepakat di kalangan ahli sunnah. Sebagai contoh, Nabi melarang daripada buat binaan di atas kubur. Benda tu ada dalam hadis, tapi ada orang buat juga. Nabi larang daripada hidupkan lampu-lampu di kubur. Maksudnya dulu dia guna suruj, dia panggil siraj, lampu-lampu, pelita-pelita. Nabi larang untuk buat binaan atas kubur. Nabi bagi tahu dengan pelbagai gaya bahasa, bagi tahu laknat Allah ke atas mereka dan seumpamanya, banyak gaya bahasa. Tapi ada orang buat, bahkan dia kata itu lagi afdal. Ulama mati, kalau kita tak buat macam ni, umat akan terlupa adanya ulama, umat akan tinggalkan agama. Macam-macam lah dia. Sekarang bila dia nak lawan Nabi ni, jadi dia akan bawa lah dalil macam-macam, pemikiran macam-macam. Jadi benda ni tuan-tuan yang menyalahi, yang bertentangan, sepakat para ulama kata benda ni ialah bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Jadi tuan-tuan, benda yang baru ni
benda yang bukan diwarisi. Ulama yang sebenar ialah warathah. Warathah ialah pewaris. Dan seorang pewaris tidak akan dipanggil pewaris jika dia ambil yang bukan harta warisan. Nampak tak? Dia ambil harta orang lain, dia nak bagi-bahagikan. Mana boleh? Dan dia tidak dipanggil sebagai pewaris orang tersebut. Pewaris ni orang yang mana ambil apa yang ditinggalkan sahaja. Itu ialah pewaris. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selepas berlalunya satu ketika, sampai kepada kita selepas 1400 tahun lebih. Sekarang 1444. Nabi SAW meninggal tahun 10 Hijrah. Lebih kurang 1430 tahun Nabi telah tinggalkan kita. Jadi apa yang Nabi bagi tahu, umat ini akan berpecah kepada 73 golongan tu, memang berlakulah tuan-tuan. Benda yang Nabi bagi tahu pasti akan berlaku. Berpecah 73 golongan. Dan kebanyakan perpecahan ini adalah bermula dari isu akidah, kemudian melibatkan jugalah isu amalan-amalan. Jadi sekarang persoalan saya dan tuan-tuan, kita nak duduk di atas jalan mana untuk sampai pada Allah, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu soalan saya dan tuan-tuan kena jawab. Orang lain dia ada kubur dia, orang lain dia ada buku amalan dia, tapi saya dan tuan-tuan, orang putih kata frankly speaking, kita nak ikut jalan mana? Jalan selamat yang confirm betul-betul selamat, ataupun jalan yang mungkin selamat, mungkin tak selamat? Betul tak? Hari ni tuan-tuan, orang kata kita kena ikut ulama. Tak boleh ikut Quran Sunnah semata-mata, ataupun terus direct ikut Quran Sunnah. Kena ikut ulama. Kenyataan itu ada benar dan ada tidak benar, berdasarkan orang yang cakap dan dia punya intention, dia punya niat di sebalik kenyataan dia. Kalau orang kata ikut Quran dan Sunnah, dia akan selamat tanpa perlu kepada para ulama. Dengan erti kata setiap seorang daripada saya, Zaid, Amar, Bakar, setiap seorang daripada kita, Zaid, Amar, Bakar, mereka boleh baca Quran sendiri, buat hukum sendiri. Baca hadis sendiri, keluarkan hukum sendiri. Hak ni memang sesat lah tuan-tuan. Kita bahasa Arab pun tak belajar, yang belajar pun tak setara mana, baca Quran pun tunggang terbalik. Betul tak? Macam mana kita nak keluarkan hukum sendiri? Para sahabat Nabi bukan semua ulama. Walaupun mereka ialah sahabat, ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang Allah redha dalam Quran ketika mana mereka masih hidup. Mereka semua bukan ulama. Sebab itu bila ada permasalahan, mereka akan bertanya kepada ulama di kalangan para sahabat. Disebut oleh para ulama kita, Ibn Hazmin dan seumpamanya rahmatullahi alaih, bahawasanya mufti di kalangan sahabat ni tuan-tuan, tak silap saya, tak lebih daripada, saya kata tak lebih daripada 50 orang lah senang cerita. Bahkan bilangan dia kurang lagi daripada tu. Mufti di kalangan sahabat tak lebih daripada 50 orang. Maksudnya mufti yang mana kita ada riwayat daripada dia, dia jawab dalam permasalahan fiqh A, B, C, D, sampai kepada kita. Fatwa-fatwa mereka tak lebihlah daripada 50 orang yang mana betul-betul menjawab soalan dengan banyak. Jadi tuan-tuan, bukan semua sahabat ulama, padahal mereka bercakap bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, Nabi SAW bercakap dengan bahasa Arab, tetapi bukan semua orang boleh faham tuan-tuan. Nampak tak? Jadi orang yang tidak tahu, mereka akan tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mana tahu dalam bidang tersebut jika kamu tidak mengetahui. Hatta ulama, mungkin dia kena tanya orang lain untuk dia tahu sesuatu hukum yang mana orang tu bukan ulama. Sebagai contoh, kalau darah haid tuan-tuan, kebanyakan ulama orang lelaki, dia tak pernah keluar haid. Yang saya paling stres sekali, orang yang tak pernah keluar haid macam kami inilah yang kena jawab soalan haid. Soalan demi soalan masuk melalui WhatsApp, telefon tak pernah lah, melalui WhatsApp. Biasanya suami dia akan tanya kita, abang dia akan tanya kita, adik dia akan tanya kita, dia tak tanya sendiri. Jadi kita nak kena tanya dia satu-satu. Darah dia warna macam mana, merah ke coklat, darah dia bau macam mana. Benda yang mana kita orang tak alami, tak tahu pun, tapi kita orang nak kena jawab soalan tu. Jadi nak tak nak kena tanya orang yang tahu. Jadi ahlul zikri di sini, orang yang tahu pasal darah tu mungkin orang perempuan yang bukan ulama pun. Mungkin
dia kena tanya peniaga yang bukan ulama pun. Barang ni rosak ke tak rosak? Kereta ni baik ke tak baik? Untuk ditentukan hukum jual beli kereta tersebut. Jadi tuan-tuan, fas'alu ahlal dzikri, tanyalah orang yang tahu. Jika kamu tidak tahu, ini ialah perintah daripada Quran. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri ni ulama tafsir kita terjemah dua. Yang pertama ialah pemerintah, pemimpin kita, yang mana memimpin kita mengikut neraca agama. Dan yang kedua ialah ulama. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, tidak ada orang yang biasa yang boleh memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah sendiri-sendiri tanpa merujuk kepada para ulama. Jika ini yang mereka maksudkan, kita kata ahlan wa sahlan, selamat datang, ala ra'si wal ain, kita junjung atas kepala kita. Tetapi kalau mereka kata kita tak boleh ikut Quran dan Sunnah terus, kita hanya kena ikut ulama, ini mungkin ada masalah. Jika dia datang daripada mulut orang yang bermasalah, selalu cara dia mengajar bermasalah, sebut benda tak ada dalam Quran dan juga Sunnah, sebut benda yang bukan setakat tidak ada dalam Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi bila dia kata ikut ulama', maksudnya dia suruh ikut ulama' yang mana aliran dia sahaja. Ulama' yang mana bila mengajar, kalau orang tanya dalil, dia jadi sakit hati. Ulama' yang bila mengajar, kalau orang tanya dalil, dia kata bodoh, tak faham ni. Bapa saya kecek Kelantan. Maksudnya, kamu ni tak faham, kamu ni bodoh, tak tahu apa, tak layak tanya dalil. Sedangkan agama, tuan-tuan, Allah turunkan untuk umat manusia faham. Ada benda yang susah dalam Quran, kita tahu. Ada benda yang susah dalam hadis, kita tahu. Tetapi berapa peratus yang susah tidak boleh difahami? Saya beritahu kat pengurusi tadi, pukul 9 saya berhenti. Saya jenis tak suka panjangkan waktu isyak. Sebab kalau saya tak ceramah, orang lain tarik sampai 9.30 pun saya sakit hati. Jadi saya tak akan buat benda yang saya sakit hati. Jadi saya akan berhenti pukul 9 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, orang yang mana bila ditanya tentang dalil sesuatu perkara, benda tu simple je. Ada dalil, tak ada dalil. Kalau ada dalil, boleh difahami ataupun tidak boleh difahami. Jadi banyak mana benda yang umat tidak boleh faham, dan banyak mana benda yang umat boleh faham. Yang tak boleh faham ni tuan-tuan tak banyak. Sebab tujuan Al-Quran diturunkan, As-Sunnah diucap untuk terangkan Quran lah untuk umat ni faham. Nampak tak tuan-tuan? Untuk umat ni faham. Jadi tuan-tuan, ulama' ataupun golongan yang kata kita tak perlu ikut Quran Sunnah terus, kita hanya perlu ikut ulama'. Kalau Nabi pergi ke kanan, ulama' pergi ke kiri, kita kena pergi ke kiri ikut ulama'. Maksudnya tuan-tuan, dia kena tengok apa maksud dia. Kalau dia nak jadikan kita ni muqallid, yang mana muqallid buta, orang yang mana hanya ikut seperti lembu dicucuk hidung, tidak tahu apa sumber dalil, kita telah letak agama kita dalam bahaya. Hak bagi setiap kita untuk tahu amalan agama yang diberi kepada kita ni daripada Quran ataupun Sunnah. Ada Nabi buat, sahabat buat ataupun tidak. Kalau ulama' buat, ulama' zaman bila yang buat. Ini satu perkara yang saya dan tuan-tuan kena tahu. Kita tak boleh jadi lembu dicucuk hidung, tuan-tuan. Betul tak? Jadi persoalan-persoalan yang tuan-tuan kena selalu berhati-hati. Sebab apa saya bagi tahu ni? Nabi bagi tahu dalam Quran, dalam hadis. Kalau Nabi tak bagi tahu, saya tak bagi tahu. Nabi kata sayakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Akan ada di hujung-hujung kehidupan nanti dajjal dan juga pendusta. Nabi SAW kata apa? Dajjalun kadzabun, pendusta tuan-tuan. Dajjal yang mana nak merosakkan agama umat manusia. Ya'tunakum minal hadith bima lam tasma'u ataupun bima lam ta'rifu antum wala aba'ukum. Benda yang kamu tak pernah dengar, datuk nenek moyang kamu tak pernah dengar. Nabi kata apa? Iyyakum wa iyyahum, hendaklah kamu menjauhi mereka. Kenapa? La yaftinunakum wa la yudillunakum, supaya mereka tidak memfitnah kamu, dengan erti kata tidak merosakkan agama kamu dan tidak menyesatkan kamu. Nabi yang bagi tahu. Dajjal ni banyak akhir zaman tuan-tuan. Bukan Dajjal yang besar yang akan keluar tu satu. Ni Dajjalun kadzabun. Pada Dajjal, Dajjal ni orang yang mana buat kerosakan. Orang yang mana buat kerosakan, nak merosakkan agama umat manusia.
kadzabun, berdusta atas nama agama. Ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka bawa ilmu kononnya, mereka bawa hadis kononnya yang mana kamu tak pernah dengar, datuk nenek moyang kamu tak pernah dengar. Benda tak ada dalam kitab para ulama dulu pun. Apa Nabi kata? Iyyakum wa iyyahum. Hendaklah kamu menjauhi mereka. Sebab apa? La yaftinunakum wa la yudillunakum. Supaya mereka tidak merosakkan kamu dan tidak menyesatkan kamu. Jadi tuan-tuan, hak kita untuk kita tanya. Nampak tak? Bukan benda susah tuan-tuan. Bukan benda susah. Cuma kita kena tanya. Kita jangan jadi lembu yang dicucuk hidung. Biarkan sahaja agama kita dibawa oleh orang itu ke sana dan kemari. Tak boleh. Dalam bab perubatan, kalau kita sakit, kita akan cari doktor yang terbaik. Nak buat investment, kita akan cari pakar investment. Kalau kita nak beli takaful, kita akan pilih etika ke, kita pilih prudential ke, kita akan tanya orang seorang demi seorang, seorang demi seorang. Tapi bab agama, kita rela kita dicucuk hidung. Kitalah yang bodoh tuan-tuan. Nampak tak? Jadi Nabi SAW telah tinggalkan Quran, sunnah dan ulama yang mu'tabar. Ulama yang mana diperakui memahami Al-Quran dan sunnah. Mereka inilah pewaris Nabi yang sebenar, yang sampaikan kepada kita amalan-amalan, akidah-akidah, cara hidup yang perlu saya dan tuan-tuan ikuti. Nampak tak? Jadi kuliah kita malam ni, kita tak boleh nak cerita semua benda tu. Kuliah kita malam ni hanyalah sebagai untuk bagi faham, tetapi tindakan daripada pihak kita. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni kita kena belajar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Taala tanya, sama ke tak orang yang mana tahu dengan orang yang tidak tahu? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang mana Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah bagi faqih dia dalam agama. Cara dia apa tuan-tuan? Cara dia kena belajar. Jadi bila kita belajar, ada banyak guru. Menjadi kewajipan ke atas setiap seorang daripada kita untuk kita pilih guru. Benda ni Allah akan tanya. Kata Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitab dia Al-Muwafaqat, orang awam ni macam kita semua ni, saya pun orang awam, bila nak berguru kita kena pilih guru. Berlaku perselisihan di kalangan para ulama, bagaimana kita nak pilih guru. Ada orang yang kata kita kena tengok yang paling warak, paling saleh nampak dia. Jadi orang awam ni bila kata paling warak, paling saleh, orang yang pakai jubah, pakai serban, ada ridak, semayang sunat banyak, janggut panjang, pegang tasbih ataupun gantung tasbih, itu paling saleh, paling warak lah. Jangan tuan-tuan, ini bukan kayu ukur. Bahkan ulama-ulama hadis, apabila mereka riwayatkan hadis, dalam sanad perawi tu ada nama fulan az-zahid, fulan orang yang zuhud, ataupun fulan as-sufi, dengan bahasa moden kita, fulan yang sufi. Ibn Uyainah dan seumpamanya dia kata, kami akan basuh tangan kami daripada riwayat tersebut, sebab ghalib-ghalibnya riwayat tu riwayat yang bermasalah. Imam Malik rahmatullahi alaih, dia ada riwayatkan hadis daripada Abdul Karim ibni Abil Mukhariq, Abu Umayyah, satu orang daripada Basrah. Tapi perawi tersebut perawi bermasalah, tetapi Imam Malik terlepas pandang dan dimasukkan riwayat Abdul Karim ibni Abil Mukhariq ini dalam Muwatta dia. Jadi orang tanya, apa jawab Imam Malik? Gharrani husnu salatihi wa tulu lihyatihi. Aku telah tertipu dengan cantiknya cara dia solat. Maksud nampak khusyuk solat, dan panjangnya janggut dia. Ahli Syam, belah-belah Syria, Jordan sekarang, riwayat mereka biasanya bermasalah. Sebab apa? Dalam bidang hadis. Sebab mereka ni terlalu baik. Mereka ni ada perasaan husnudzan. Bila tengok alim ni, betul lah riwayat dia. Alim ni betul lah riwayat dia. Alim ni nampak macam soleh baik ni. Agama, ilmu tuan-tuan, dia bukan pada saleh dan juga penampilan. Golongan Khawarij, golongan yang sesat, menyimpang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi SAW bagi tahu, mereka ni bagi tahu pada para sahabat, kamu akan, bila kamu bandingkan amalan kamu dengan amalan mereka, bacaan Quran kamu dengan bacaan Quran mereka, solat kamu dengan solat mereka, ibadat kamu dengan ibadat mereka, kamu akan rasa rendah diri.
dengan mereka sebab mereka adalah ahli ibadat. Tetapi mereka ini yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ni terkeluar daripada agama sebagaimana panah menembusi binatang buruan. Maksudnya bila dipanah dengan laju, dia akan keluar dari masuk sebelah sini, dia akan keluar ke sebelah sini. Maksudnya mereka ini walaupun dengan amalan mereka, kesalehan mereka, kewarakan mereka, mereka terkeluar daripada agama sebagaimana anak panah terkeluar daripada binatang buruan. Jadi itu bukan kayu ukur, tuan-tuan. Sebab tu saya pernah bagi tahu kawan-kawan cerita, saya duk sembang dengan makcik-makcik saya dekat kampung. Ialah membawang orang kampung kan. Timbullah isu agama. Dia kata isteri Pak Imam cakap, takkanlah isteri Pak Imam tak tahu. Dulu kita Pak Imam ni alim dah. Padahal Pak Imam tu mungkin dia pencen cikgu ke pencen askar ke apa, dia diangkat jadi imam, baca Al-Quran dia okey sikit, lama-lama dia pun mula jawab soalan fiqh, dia buat macam dia mengaji 30 tahun 40 tahun. Sekarang tuan-tuan, di sisi orang awam, takkanlah isteri Pak Imam tak tahu. Jadi isteri Pak Imam ni dah jadi satu apa? Satu kayu ukur baru pula dalam ilmu agama. Jadi orang awam dia tidak boleh menilai kebenaran sesuatu ilmu melalui penampilan semata-mata. Ini kita kena faham. Tapi Pak Ustaz pula janganlah pakai seluar jin datang kuliah. Nampak tak? Sebagai contoh. Lepas tu bila orang tak dengar daripada dia, dia marah. Oh, orang awam tengok orang pakai kopiah, ada janggut, pakai serban, dia pakai seluar jin. Kehidupan biasa dia pun menyebabkan orang tak yakin dengan dia. Salahkan diri sendirilah. Jadi tuan-tuan, orang awam dia kena cari siapa ulama. Jadi biasanya ulama ni kita akan kenali bila mereka mengajar, mereka boleh bawa bukti daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Boleh sebut nama ulama dalam kitab mana. Tapi kalau setakat dia sebut kata ulama. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, boleh bagi tahu tak dalam kitab mana? Saya nak balik baca baliklah. Saya tak ingat baik apa yang Ustaz beritahu. Tak boleh tanya dalil. Ini semua kerja Wahabi. Tak boleh lah tuan-tuan gitu. Kita jangan jadikan agama kita ni barang dagangan orang. Kita yang nak jawab depan Allah. Kita yang kena berusaha bagaimana nak cari sumber agama yang mana boleh menyelamatkan kita, insya-Allah. Bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.